Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Okey, semua tengok sini, pandang kamera jap, tengok depan, tengok dekat ni. Ada dah gambar pertama. Okey. Nampak? Baik, ini adalah gambar yang kedua. Okey. Baik, apa perbezaan antara gambar pertama dan gambar yang kedua? Gambar kedua bersih. Gambar kedua bersih, gambar pertama tu foto. nampak? Foto, bersepah. Okey, baik. Tajuk yang kita nak belajar pada hari ini ada kaitan dengan kebersihan tadi. Kalau kamu tengok dengan tajuk kita adalah iaitu konsep kebersihan, iaitu at-taharah. Baik. Dalam slide kamu, pengertian at-taharah yang pertama dari sudut bahasa ada dua komponen, iaitu suci dan bersih. Okey, yang kedua dari sudut istilahnya adalah suci dan bersih daripada hadas dan najis. Boleh? Kat situ? Tengok betul-betul slide. Okey, baik. Kita pergi slide yang kedua. Dari slide yang kedua adalah berkenaan dengan hukum dan dalil. Hukum at-taharah tadi adalah wajib dan ia menjadi syarat sah kepada sesuatu ibadah. Dekat gambar slide yang pertama tadi ada dua ibadah. Siapa yang ingat? Ibadah yang pertama adalah ibadah solat. Orang yang sedang solat. Ibadah yang kedua orang yang sedang tawaf. Dan yang ketiga tak ada dalam gambar kamu. Siapa boleh teka? Baca Quran. Membaca Al-Quran. Ketiga-tiga ibadah tu kalau kamu tak suci, kamu tak boleh buat. Kalau kamu buat tak sah lah solatnya, tak sah lah tawafnya, tak sah lah mengaji Quran. Berdosa lah kalau sentuh Al-Quran tu. Okey, baik. Kita pergi yang kedua. Dalilnya adalah ni ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Terjemahannya adalah sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ni suka kepada orang yang banyak bertaubat dan membersihkan diri. Baik. Untuk seterusnya adalah at-taharah. Kamu tengok tadi dua komponen tadi. At-taharah ni untuk at-taharah dia terbahagi kepada dua komponen, iaitu mengangkat hadas. Kita nak sucikan hadas tu. Macam mana? Yang kedua adalah menyucikan najis. Macam mana kita nak sucikan najis? Okey, untuk mengangkat hadas ni, kamu sebenarnya hadas-hadas ni kamu tahu tak? Tak tahu? Tak tahu. Hadas ni, kalau dah tahu, Ustaz ulangkan balik, Ustaz ingatkan balik. Tak tahu, kita tengok. Hadas ni adalah suatu kekotoran secara maknawi yang ada pada diri sendiri. Okey, yang menghalalkan sahnya sesuatu yang ibadah tersebut. Dan hadas ni terbahagi kepada dua. Yang pertama sekali adalah hadas besar. Hadas besar ada 5 sebab. Okey, ada 5 sebab hadas besar. Tak nak sebut, nanti cari sendiri yang tu. Hadas kecil, okey, selain daripada hadas besar tadi. Baik, hadas besar, 5 sebab tadi, cara menyucikan adalah yang pertama sekali mandi wajib. Kalaulah sekiranya tak ada air tiba-tiba, so buatlah tayamum. Begitu juga hadas kecil kita ambil wuduk, maka terangkatlah hadasnya. Dan tak ada air, sama, gunalah tayamum. Tayamum ni kita guna tanah. Okey, baik. Seterusnya adalah menyucikan najis. Najis ni, cara nak sucikan najis, kita kena kenal pasti dulu. Najis kita tu jenis yang mana? Ada 3 jenis najis. Yang pertama sekali adalah najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ni adalah najis kanak-kanak ataupun bayi lelaki berusia bawah daripada 2 tahun dengan syarat dia minum susu ibu sahaja. Kalau dia minum susu selain daripada ibu, tak boleh lah. Contohnya minum susu ada dalam tin tu, tak boleh. Okey, baik. Seterusnya adalah najis mughallazah. Kita ambil yang berat sekali pula. Tadi yang ringan, yang berat. Najis mughallazah adalah najis seperti anjing dekat atas tu ada gambar, satu lagi ada gambar. Nampak tak gambar tu? Gambar khinzir. Okay. Selain daripada dua-dua tersebut tadi, mughallazah dan mukhaffafah, maka najis tersebut adalah najis pertengahan, iaitu mutawassithah. Contohnya banyak, kamu selalu tengok hari-hari. Cari dekat rumah kamu apa yang ada. Kalau ada pelihara ayam, adalah najis ayam tu. Okay, baik, kita pergi untuk hari ini kamu belajar berkaitan dengan satu teori, iaitu teori kognitif, iaitu memahami konsep bersuci secara umum dari aspek definisi, dalil, pembahagian hadas serta mengetahui jenis-jenis najis. Baik, saya serahkan kepada Ustazah Syamini. Okey, terima kasih Ustaz Ni. Tadi Ustaz Ni dah terangkan tentang pengertian, dalil, hukum, pembahagian hadas dan juga najis. Tadi Ustaz Ni cakap bila kita nak mengangkat daripada hadas tu kita kena mandi kan? Kena mandi wajib. Kita mandi wajib tu kita kena pakai apa?
Kita guna Air. kita pakai air. Dekat sini antara alat yang kita gunakan untuk bersuci adalah air, tanah dan juga batu. Okey, air ni kita gunakan air mutlak. Antara air mutlak ni adalah air hujan, air mata air, air perigi, air sungai, air laut, air salji dan juga air embun. Okey, dalam banyak-banyak air yang Ustaz sebut tadi, air apa yang tak ada dekat Malaysia ni? Tak ada. Salji. Air salji. Kalau ada air salji ni, apa yang akan jadi? Beku. Beku. Lagi? Kiamat. Kiamat. Lagi? Boleh minum aiskrim. Boleh Makan. minum aiskrim? Boleh. Tapi sebenarnya air salji tu tak elok lah. Membahayakan lah. Mungkin dia bercampur dengan bahan kimia dan sebagainya. Okey, seterusnya kita tengok tanah. Tanah ni bukan kita pakai tanah satu polybag macam tu. Tak. Kita gunakan debu tanah yang suci. Dan biasanya kita guna debu tanah ni untuk tayamum. Tayamum ni kita guna bila tak ada Air. Tak ada air. Okey, dan seterusnya adalah batu ataupun benda kesat. Kita gunakan batu atau benda kesat ni untuk beristinja. Antaranya adalah tisu, kertas dan juga daun. Pastikan benda ni bukanlah melukakan ataupun membahayakan. Okey. Semua jelas? Jelas. Jelas. Okey. Antara teori yang digunakan adalah teori kognitif, iaitu mengenal pasti alat-alat yang boleh digunakan untuk bersuci dan juga memahami penggunaan alat-alat tersebut secara umum bagi mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Seterusnya saya serahkan kepada Ustazah Alifah. Okey, baiklah. Kita teruskan kepada, terima kasih kepada Ustaz Syamimi. Kita teruskan kepada topik kita yang seterusnya iaitu jenis-jenis air. Sebagaimana yang Ustaz Syamimi terangkan tadi, kita bersuci menggunakan apa? Air. Air, okey. Biasanya kita guna air kan untuk kita bersuci. Jadi, di sini kamu kena tahu air mana yang kita boleh guna ataupun tak boleh guna untuk bersuci. Okey, terdapat beberapa jenis air yang anda semua kena tahu yang digunakan untuk bersuci dalam Islam. Yang pertama ialah air mutlak, yang kedua air mustakmal, yang ketiga air musyammas dan yang terakhir sekali ialah air mutanajjis. Okey, kamu semua faham tak istilah-istilah yang Ustazah sebutkan tadi? Faham tak? Tak faham? Okey. Kalau tak faham, dengar baik-baik apa yang Ustazah akan terangkan. Okey, yang pertama ialah air mutlak. Air mutlak ni ialah air yang suci lagi menyucikan. Bermaksud kita tak ada ragu-ragu lagi dah kita nak guna air mutlak ni. Air mutlak ni air yang cukup 2 kolah walaupun ia sudah bercampur dengan sesuatu benda yang lain tapi ia tak berubah warna, tidak berubah rasa dan tidak berubah bau. Ia dikira lagi air mutlak. Air mutlak ni biasanya kita guna untuk mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Okey, contohnya kita nak solat, kita nak wuduk, nak tawaf dan sebagainya, kita kena bersuci menggunakan air mutlak. Okey, yang kedua ialah air mustakmal. Air mustakmal ni bermaksud air yang suci tetapi ia tidak boleh digunakan untuk bersuci. Okey. Air mustakmal ni Ustazah bagi contoh lah kan. Apabila ketiadaan air di rumah kamu tapi kamu nak salat Zuhur, kamu dah tak ada air dalam satu baldi tu. Tapi adik kamu masuk dalam bilik air tu, celup pula air tu dalam baldi tu. Jadi air tu dikira air apa? Air Mustakmal. Air mustakmal sebab air tu sudah bercampur dengan air lain kan. Jadi air tu, saya nak tanya, air tu boleh guna tak untuk kita masak air, untuk kita buat air kopi. Contohnya kita rebus, kita buat air kopi. Boleh ke tak? Boleh. Boleh kan? Dia boleh kita minum tetapi kita tak boleh guna untuk kita ambil wuduk yang seterusnya. Untuk kita berwuduk ataupun kita mandi wajib. Okey, air yang ketiga ialah air musyammas. Air musyammas ni bermaksud air yang terdedah di bawah sinaran matahari. Biasanya air ni kita nampak di negeri yang
beriklim panas. Air ni contoh air yang disimpan di dalam bekas logam, bekas besi. Bila awak nak ambil wuduk tu, awak akan rasa, boleh bayang tak macam mana rasa panas air tu? Boleh bayang ke tak? Boleh ke Boleh. tak? Boleh kan? Jadi nak ambil ke tak wuduk dengan air yang panas tu? Tak nak. Panas, tak nak kan? Sebab apa? Sebab ia memudaratkan diri kita. Jadi ia makruh untuk kita guna untuk kita bersuci. Okey, yang terakhir sekali ialah air mutanajis. Air mutanajis ni ialah air yang terjatuh ataupun tersentuh najis. Okey, air ni air yang tidak cukup 2 kolah. Contohnya air dalam baldi lah. Air baldi kecil tu terjatuh bangkai cicak. Maksudnya air tu dikira air najis, air mutanajis sebab ia bercampur dengan bangkai najis, bangkai cicak tu tadi. Okey, semua faham tak apa yang Ustazah terangkan tadi? Faham. Okey, kalau faham saya nak tanya satu soalan. Air apa yang kita guna, air apa yang bila dia terdedah kepada matahari, air apa? Saya Ustazah, air musyamas. Apa? Air musyamas. Okey, bagus Husna. Okey, yang teori yang Ustazah gunakan pada pembelajaran kita pada hari ini ialah teori kognitif yang mana Ustazah mengenal pasti jenis-jenis air berserta sifat dan kebolehgunaan menurut Islam bagi kita membolehkan ibadah ni diterima ataupun sah di sisi syarak. Okey, seterusnya Ustazah serahkan kepada Ustazah Husna untuk topik yang seterusnya. Terima kasih kepada Ustazah Hanifah. Okey, seterusnya hari ini kita akan belajar tentang perbezaan antara suci dan bersih. Apa itu suci dan apa itu bersih? Okey, murid-murid, walaupun perkataan suci dan bersih itu maksud dia ataupun makna dia seakan-akan sama, tetapi ia membawa perbezaan dari segi makna menurut Islam. Okey, kita tengok bersih. Okey, apa itu bersih? Bersih kalau kita tengok maksudnya adalah membersihkan diri, pakaian, tempat tinggal daripada segala kekotoran. Okey, contoh saya bagi, kamu mandi wajib tetapi kamu tidak menggunakan air mutlak. Okey, kamu mandi wajib, kamu sabun diri kamu bersih-bersih tapi last kali kamu tidak menggunakan air mutlak. Maka di situ menggambarkan kamu bersih tetapi tidak suci. Ataupun kalau dari segi pakaian kamu terkena najis. Lepas tu kamu basuh pakaian kamu dengan menggunakan sabun tetapi tidak menggunakan air mutlak juga. Kamu menggunakan air mustakmal contohnya. Maka kategori pakaian kamu dikira sebagai bersih tetapi tidak suci, iaitu tidak sah dan tidak boleh dibawa ke dalam solat. Okey, faham ke murid-murid apa yang saya terangkan? Faham. Okey. Faham? Kita pergi kepada suci pula. Apa itu suci? Suci ni dari segi maksudnya adalah membersihkan diri kita, pakaian, tempat tinggal daripada segala kekotoran untuk membolehkan ibadah kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, contohnya kamu berwuduk, kamu mandi wajib, kamu membersihkan kotoran yang bukan najis dengan menggunakan kertas ataupun tisu. Okey, contoh saya bagi kat sini, Abu dia makan, tiba-tiba pakaian dia terkena air minuman, contoh air sirap, air kopi, dan dia hanya mengelap pakaian dia dengan menggunakan tisu. Okey, kamu fikir pakaian Abu tu boleh tak dibawa ke dalam solat? Boleh. Okey, pandai anak murid Ustazah. Okey, pakaian Abu dikategorikan sebagai tidak bersih tetapi sah dan suci, boleh dibawa ke dalam solat. Okey, faham ke murid-murid perbezaan antara bersih dan suci? Faham. Okey, kalau faham boleh tahu Ustazah nak tanya satu soalan. Okey, Ustazah bagi Boleh. satu situasi, kamu cuba jelaskan. Okey, contohnya Aminah, dia ingin menunaikan solat Zuhur. Tiba-tiba kawannya terlanggar, bajunya terkena air kopi. Lepas tu Aminah mengambil air sembahyang dan terus menunaikan solat Zuhur. Adakah sah solatnya? Sah, Ustazah. Okey, pandai.
Okey, seterusnya kita dapat membezakan apa itu bersih dan suci. Tidak semestinya benda yang bersih itu suci dan tidak semestinya suci itu bersih. Okey. Teori pembelajaran hari ini adalah teori pembelajaran kognitif, iaitu mengenal pasti perbezaan antara suci dengan bersih menurut Islam supaya pelaksanaan ibadah dapat dilaksanakan dengan sempurna. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Ustazah Syahira. Sekian, terima kasih. Okay, baik. Terima kasih atas penerangan yang diberikan oleh Ustazah Husna. Kita teruskan kepada topik akhir kita dalam bab taharah ini, iaitu kepentingan bersuci terhadap diri dan persekitaran. Okay, baik. Ustazah nak tanya, apa kepentingan kita bersuci? Ada kepentingan tak? Ada Ustazah. Ada. Dan Nabi SAW sendiri pun dia menyarankan kepada umat Islam agar sentiasa menjaga kebersihan diri, kebersihan persekitaran dan sebagainya. Sebab apa? Sebab lambang seorang Muslim itu adalah terletak pada kebersihan itu sendiri. Okay, sebagaimana dalam ada satu hadis ni, yang mana hadis ni memang korang semua pun maklumlah tentang hadis ni, itu an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu merupakan sebahagian daripada Iman. betul tak? Okay. Terusnya kita pergilah kepada poin yang pertama. Kepentingannya adalah sentiasa bersedia untuk bila kita bersih, bila kita suci, maka kita dah ready dah untuk melaksanakan solat. Tak kisahlah ibadat apa kita untuk melaksanakan ibadat tersebut. Okey, seterusnya yang kedua adalah memelihara kesihatan dan menghindari penyakit. Maksudnya kat sini, bila kita bersih, bila kita suci, kita juga bila kita jaga kebersihan, jaga kesihatan kita juga akan baik. Sebaliknya kalau kita tidak menjaga kebersihan, ini boleh membahayakan diri. Okey, yang ketiga mewujudkan sekitaran yang ceria dan kondusif. Okey, maksudnya dekat sini, kalau contoh dekat rumah kita, kalau kita tengok rumah kita cantik, rumah kita bersih, apa perasaan kita time tu? Kita Happy. seronok kan? Sebab happy, sebab kita dapat tengok pemandangan yang cantik dan kita pun akan tenang dengan suasana persekitaran yang bersih. Okay, poin yang keempat adalah menjadikan suasana tempat kita sentiasa selesa. Okey, kita nak mengibadat, kita nak menghadap Allah SWT, mestilah dalam keadaan yang bersih dan suci daripada segala jenis hadas dan kekotoran. Kalau boleh dekat dalam rumah kita tu, kalau boleh kita khususkan satu tempat ibadat untuk kita melaksanakan ibadat, satu tempat untuk kita melaksanakan ibadat. Okey, janganlah tempat tu juga kita makan, tempat tu juga kita tidur. Kalau boleh asingkan satu tempat lah khas untuk ibadat, sebab kita boleh melaksanakan ibadat dengan di tempat yang bersih. Okay. Terusnya itu meningkatkan maruah diri dan lambang ketamadunan umat. Okey, maksudnya dekat sini, bila seorang tu bersih, orang akan tengok, orang akan hormat orang tersebut, betul tak? Secara tak langsung, dia boleh menjadi satu contoh teladan yang baiklah untuk umat Muslim yang lain, untuk sentiasa menjaga kebersihan diri. Okey, yang terakhir sekali, kepentingan keenam adalah mendapat keredaan dan kasih sayang Allah. Okey, selain tujuan hidup kita untuk beribadah kepada Allah, kita juga mestilah nak mendapatkan keredaan Allah, betul tak? Betul. Betul. Macam mana nak dapatkan keredaan Allah ni? Okey, melalui dengan kita menjaga kebersihan. Tak kisahlah kebersihan dan dari segi kebersihan diri, kebersihan pakaian dan kebersihan persekitaran kita. Okey, baiklah, secara kesimpulannya, bersuci atau taharah ini merupakan adalah satu kunci utama untuk Allah terima segala amalan ibadat kita. Kalau kita tak bersih, kalau kita tak bersuci, ibadat kita akan jadi sia-sia lah, betul? Okey, sebab tu penting kita mengamalkan konsep bersuci atau konsep taharah ni dalam hidup kita. Okey, baiklah, saya rasa setakat itu dululah kelas kita untuk hari ini. Nanti ada apa-apa persoalan nak tanya tentang topik kita ini? Ada. Salah. Jelas? Jelas. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Saza. Terima kasih, Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.